Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada anda semua. Okey, nama saya Syam. Saya merupakan founder Simpan Gold dan hari ni kita akan diterangkan, dibimbing, difahamkan tentang bagaimana kita nak buat gerak kerja. Okey, gerak kerja Simpan Gold. So macam mana kita nak explain dengan kawan-kawan kita, sahabat kita, keluarga kita tentang Simpan Gold. Maksud Simpan Gold tu adalah macam mana kita nak tukar daripada duit kepada emas, dan emas tu ditambah gram dia menggunakan kemudahan GAE dan GCA melalui akaun simpanan emas, dan apabila gram bertambah maka kenaikan harga emas juga akan bertambah. So selepas beberapa tahun, disebabkan kenaikan harga emas, maka kita ada duit lebihan. Okey, duit lebihan daripada apa yang kita simpan, apa yang kita simpan emas tu, yang mana daripada duit tu kita tukar jadi emas. Okay, jadi sebelum saya nak mulakan, eloklah sama-sama kita membaca ulumul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Okey. So, kepada yang baru mengenali saya, mungkin dalam ni ada yang baru kenal. Okey, yang baru kenal. Mungkin anda tak tahu siapa saya. Okey, nama saya Syam. Saya merupakan founder simpangold.com, dan di QM saya merupakan konsultan QBEB, rank dealer developer, dan saya mula buka akaun QM pada 23 Julai 2021. So maknanya dah hampir 2 tahun saya memegang akaun QM. Dan saya memang penyimpan tegak emas, dan alhamdulillah di holding inventory saya baru je ada 1 kilo lebih. Dan hari ni saya nak share dengan anda macam mana kita nak terangkan pada prospek kita, pada adik-beradik kita, pada keluarga kita, pada tim kita, cara yang betul yang mereka nampak logik dan mereka kurang bertanya. Okey, jadi izinkan saya dalam beberapa minit awal ni biar saya terangkan dahulu, kemudian barulah kita boleh buka sesi Q&A. Okey, jadi pada awal-awal ni anda fokus betul-betul apa yang saya nak terangkan kepada anda. Okey, so saya akan share screen. Saya share screen dan kita boleh tengoklah. Okey, semua nampak nampak graf ni? Okey. So ini adalah muka hadapan kad gerak kerja Simpan Gold. Okey, ni muka hadapan dia. Apa yang saya nak anda faham, okey? Apa yang saya nak anda faham adalah kita bermula daripada duit simpan. Okey, kita bermula daripada duit simpan. Sekiranya anda tak ada duit simpan, okey, tak ada langsung duit simpan, maka anda tidak boleh menyimpan emas. Okey, anda tak boleh menyimpan emas. So syarat utama kena ada duit simpan. Jadi daripada duit simpan inilah sebenarnya kita boleh beli emas ataupun kita tukar duit kita dengan emas. Kemudian emas ini kita minta syarikat uruskan penyimpanan dalam akaun simpanan emas. Okey, jadi syarikat uruskan penyimpanan dalam akaun simpanan emas. Apabila emas tu dah ada dalam akaun simpanan emas, biarlah dia duduk kat situ, dan bila harga dia meningkat, barulah kita boleh jual dan kita ada lebihan duit. Okey, jadi
part pertama, saya nak cerita daripada duit jadi emas dulu. Okey? Daripada duit jadi emas dulu. Itu part yang pertama. Nanti part kedua barulah daripada emas jadi duit balik. Okey? Saya cerita daripada duit jadi emas dulu. Okey, kat sini kalau kita tengok, okey, sekiranya kita ada duit simpan sebanyak RM116.73. Okey, kita ada duit simpan RM116.73. Sekiranya kita beli emas cara biasa. Okey, kita beli emas cara biasa, iaitu harga emas dia RM307.98 JSA Kita beli cara biasa. Maka kita akan dapat 0.37902 gram. Okey, kita beli cara biasa. Kalau kita ada 1534.93, okey, kita ada 1000 lebih, kita beli cara biasa. Okey, yang harga dia 1 gram RM307, maka kita akan dapat 4.98386. Sekiranya kita gunakan kemudahan, kita nak tambah gram emas, kita gunakan kemudahan GAE. Okey, yang mana GAE ni adalah Gold Asset Enhance. Maka daripada 0.37902, dia boleh bertambah jadi 1.94977. Okey. Kalau kita ada 1534 ni, okay, dan kita menggunakan kemudahan GAE, yang mana GAE 10X, maka daripada 4.9386 ni, dia boleh bertambah jadi 39.37008. Jadi, jika kita gunakan kemudahan yang disediakan oleh syarikat, maka gram emas kita akan bertambah. Itu cerita dia. Okey? Cerita dia, kita nak gunakan kemudahan untuk tambah gram emas. Okey, clear. Dan ada satu lagi kemudahan, yang mana kemudahan GCA pula. Okey. Kita ada duit simpan RM150. Okey, duit simpan RM150. Jika kita beli emas, maka kita akan dapat 0.48074. Okey. Tetapi jika kita gunakan kemudahan GCA, okey, kita menggunakan duit pakai kita RM850.50, kita gunakan duit pakai kita dan kita beli emas 2.76154, kita dapat, dan kita menggunakan kemudahan GCA, maka kita akan dapat 100% duit pakai kita masuk dalam bank dan emas yang akan tersimpan daripada 0.48074 akan menjadi 3.24858. Bertambah gram dia. Sekiranya kita menggunakan kemudahan GCA. Jadi, kalau anda nak tengok secara kasar, secara langsung, anda nampak dengan jelas, sekiranya ada duit 116, gram daripada 0.37902 bertambah jadi 1.9. Kalau kita ada 1000 lebih, 4.98 bertambah jadi 39. Okey. Kalau kita ada 100.5 daripada 0.4 bertambah jadi 3.2 dan duit pakai ni kita boleh dapatkan kembali masuk dalam bank account. Ini semua berlaku dalam akaun simpanan emas. Okey, dia ada dekat dalam akaun simpanan emas. Kenapa kita sibuk-sibuk nak tambah gram emas ni? Kita nak tambah gram emas ni disebabkan oleh apabila harga naik RM2, contoh harga naik RM2, okey, kita ada 39 gram, kita katalah 40 gram. Kita ada 40 gram, naik RM2. Bila naik RM2, lebihan duit kita ada RM80. Okey, 40 gram kali dengan RM2 ada RM80 lebihan kenaikan. Okey, lebihan kenaikan. Jika kita tak gunakan kemudahan, kita hanya ada dalam 5 gram saja. So, kalau 5 gram kali dengan RM2 kenaikan, kita ada RM10. So, kenaikan RM10 dengan kenaikan RM80, anda nak yang mana satu? Kan? Semua mesti nak RM80. Jadi, anda kenalah ambil peluang untuk gunakan kemudahan. Kalau tak nak gunakan kemudahan pun tak apa. Dapat je lah RM10. Tapi kalau gunakan kemudahan,
walaupun nilai RM yang anda keluarkan sama, tetapi kenaikan dia lebih. Dan walaupun kenaikan dia RM80, dia ada fees, tetapi RM80 tu dah boleh cover fees dah, tak ada masalah. Okey, sebab kenaikan dia tu banyak. Disebabkan gram tu banyak. Okey, clear Alright. So, kalau kita tengok kat sini pula, okey, setelah kita simpan selama 3 tahun, kita simpan selama 3 tahun, maka katakan harga naik $80. Okey, harga naik $80. Bila harga naik $80, 3 tahun kemudian, okey, yang ni saya nak disclaimer awal-awal, tiada seorang pun yang tahu harga emas di masa akan datang. Ia hanya anggaran untuk tujuan pengiraan. So, pengiraan ni betul. Okey. Jadi, sekiranya selepas 3 tahun, harga dia RM357, maksudnya daripada RM287 naik sampai RM357, maka yang kita simpan tadi, kalau kita tengok dekat atas, kita simpan tadi 116. Bila kita simpan 116, maka kita akan ada lebihan RM203. Kalau kita simpan tadi berapa? 1,534, masuk dalam akaun simpanan emas, ambil kemudahan, dia dah tolak dah semua fees ke apa semua tu, anda dapat balik dengan modal dan dapat balik lebihan, dapat RM3,315. Okey, sekiranya harga tu jadi 80 lah. Kalau harga tu kurang daripada 80, anda dapat kurang lah. Okey, kalau harga dia lebih daripada 80, anda dapat lebih. Dan kalau yang 150 duit simpan tu, anda dapat 221 lebihan duit simpan. Jadi, melalui cara ini, maka kita gabungkan menggunakan ekosistem, kita gabungkan semua formula tindakan duit pakai, duit simpan, kita gabungkan dan kita optimumkan, okey? Kita optimumkan mana yang boleh dengan cara yang terbaik dan kita lakukan dengan bersungguh-sungguh dan kita lakukan benda yang memang kita faham dan kita disiplin melakukannya. Kalau anda tengok kat sini, GOLD, gabung, optimum, lakukan, disiplin. Maka anda boleh dapat apa yang anda inginkan. Okey? So, sekarang saya buka kepada soalan. Saya baru bercerita 10 minit saja. Saya baru bercerita 10 minit saja tentang benda tu. Apa yang anda tak jelas? Okey? Boleh buka mic, kita sembang-sembang. 10 minit saja. Saya baru bercerita. Okey, kita tak nak cerita panjang-panjang, kita tak nak cerita lebar-lebar. Kita nak cerita 10 minit dan anda faham tak apa yang saya cerita? Dan adakah ianya membuka minda anda, membuka mata anda? Adakah anda perlu menyimpan emas? Adakah anda perlu menyimpan emas menggunakan akaun simpanan emas dan sebagainya? Okey? Jadi, saya tanya soalan. Katakanlah anda ni semua prospek saya lah. Saya tengah bercerita dengan anda kan. Anda tak tahu langsung pasal emas. Saya cerita benda tu 10 minit. Saya tak ada cerita berapu-apu. Saya tak ada cerita benda-benda yang di luar jangkaan. Okey. Memang nak ada akaun emas dan guna apa yang ada kemudahan pada akaun emas tersebut ataupun sandarkan kepada akaun emas lah. Okey. Bagus. Okey, yang lain? Hai Syam. Ya, Anda Leo. tanya. Lepas you punya jelaskan semua ni kan, saya ada soalan iaitu harga ini emas dia hanya naik, tak ada turun ke? Okey, harga emas dia naik dan turun pada setiap hari, tetapi dalam jangka masa panjang ia menaik. Sebab tu saya tulis kat situ, duit simpan kita kena lebih daripada 3 tahun. Sekiranya turun, maksudnya kita jangan jual. Sekiranya naik kurang daripada 3 tahun, barulah kita jual. So let's say lah, in case hari ini saya akan masuk 1,500 kan untuk GS
Itu time tense punya kan. Okey. Kalau kena mesti long term lah, dia akan naik lah, dia tak akan turun harga macam tu lah. So Dia boleh turun, tetapi ikut sejarah kalau turun pun dia takkan turun lebih daripada 3 tahun. Belum ada lagi dalam sejarah dia turun lebih daripada 3 tahun. Jadi kita kena plan, kita kena simpan lebih daripada 3 tahun. okay, and then dia ada apa yang hidden cost akan di-charge tak? Okey. Dia tak ada hidden cost, tetapi cost yang ada adalah fees, okey? Management fees. Sekarang ni dia panggil profit rate. Yang mana syarikat ambil profit rate 3.5% setahun daripada nilai yang syarikat bagi kemudahan. Jadi kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana cara yang paling senang untuk kita tengok. Macam tadi tu secara keseluruhan. Okey, Liu? Okay, terima kasih. Alright. Okey, saya nak tanya Tuan Syam. Ya. Kita mula-mula kita beli GSA, lepas tu baru kita beli JE kan? Ke ikut modal yang kita ada? Sebenarnya bergantung kepada duit simpan yang kita ada. Dia bergantung kepada duit simpan yang kita ada. Jadi terpulang kepada kita sama ada kita nak gunakan kemudahan GAE ataupun kita nak gunakan kemudahan GSA. Kalau kita nak beli GAE, adakah kita kena beli JE terus ataupun kita pergi JSA, dari JSA pergi JE? Kalau kita nak beli JE, kita terus beli JE. Beli JE yang terbaik beli dari cash. Bukan daripada payout, bukan daripada GSA, beli daripada cash kalau nak beli JE. Means that kalau yang terkumpul di JSA, kalau cukup untuk beli JE baru kita beli daripada JSA, betul tak? Macam JSA kan kita selalu buat. Bila dah macam dah cukup amount, kita rasa macam nak JE, baru kita guna daripada JSA. Adakah itu boleh juga? Boleh juga, tetapi tidak optimum. Tidak optimum. Yang optimum, GAE beli melalui cash. Macam mana nak dapatkan cash kalau ada dalam GSA? So, kita boleh convert. Kita gunakan kemudahan GCA. Kita convert gold tu untuk dapatkan cash dan cash tu lah kita beli GAE. Okey, faham. Lagi satu, adakah dapat commission kalau daripada kita beli JE daripada JSA tu? Beli JE, kalau kita beli JE daripada GSA, dapat commission GAE. Bergantung kepada rank kita berapa. Kalau kata rank kita introducer, kita dapat 2%. Rank kita dealer, kita dapat 7% pembelian sendiri. Kalau pembelian akaun di bawah kita, maknanya akaun yang kita perkenalkan dapat 5%. Jadi, sekiranya anda tak nak pening kepala, anda nak optimum. Bila nak optimum, maksudnya apa? Optimum ni maksud dia anda beli GAE menggunakan cash. So, jangan fikir GSA lah. Okey, faham. Thank you. Macam mana nak jadi introducer? Okey, nak jadi introducer mudah saja. Anda hanya perlu beli 1 unit DAE 10X, okey, 1 unit GAE 10X ataupun 3 unit GAE 5X. Okey? 1 unit GAE 10X ataupun 3 unit GAE 5X. Anda boleh beli dan selepas itu anda kena hubungi dealer anda. Sekiranya anda tak tahu dealer anda siapa, anda boleh chat dengan customer service. Kemudian dealer anda kena upgrade kan, kena promote anda jadi introducer. Barulah anda dah jadi introducer. Selepas anda dah jadi introducer, barulah anda boleh dapat commission as a introducer, yang mana commission tu akan masuk gram terus dalam akaun GSA anda. Jelas Tuan Syam,
Ya. Sorry, tadi Kasu masuk 95 minit. Yang contoh SG gerak kerja yang Tuan Syam bagi tu, yang Tuan Syam belas tu dia tak macam ni ya? Yang ni yang baru. Lepas tu yang kedua tadi Tuan Syam cakap pasal apa RM80 untuk 40 gram contoh tadi kan? So tapi kita ada fee kan? Ya. Tuan Syam cakap fee tu boleh cover. Maksudnya kenaikan tu bukanlah dalam masa yang lama lah untuk RM80 tu, betul? Dia bukan isu lama ataupun kejap. Itu sebagai contoh. Sekiranya harga emas naik RM2. Kalau harga emas naik RM5, kalau harga emas naik RM10, maka lagi banyak. Kita nak tunjukkan perbezaan. Sekiranya kita pegang gram lebih, maka kenaikan yang kita dapat tu lebih. Dan kenaikan itulah sebenarnya yang dah boleh cover dah fee semua. So kita maksudnya tak perlu nak bagi tahu masa tu lah ke macam mana? Sebab kita di peringkat awal. Sebelum dibuka akaun, kita tak payah nak cerita fee lah. Apalah semua tak payah cerita. Sebab tu saya letak nombor tu pun, kita tak perlu nak cerita nombor tu datang daripada mana. Tak payah. Kita cuma nak tunjukkan kat dia, ini duit yang simpan yang kau ada, ini gram yang kau dapat. Kalau kau ambil kemudahan, gram tu bertambah. Dan apabila harga naik, duit yang kau simpan tu akan dapat lebih. Kita nak tunjuk itu saja. Jadi sebab tu saya terangkan 10 minit saja. Kita tak payah nak cerita itu, cerita ini apa semua, tak perlu. Dia dah buka akaun simpanan emas, then baru buka gerak kerja, buka page nombor 2. Buka page nombor 3, baru kira. Buka page nombor 4, baru kira. Jadi kalau orang yang baru ni tak perlu. Diorang pun tak nak tahu. Diorang pening. Betul. Dan kita pun tak cerita. Kita tak cerita pasal belanja hangus. Tukar duit gaji 100%, sandarkan kepada emas. Kita dapat ganda sekali, untung 10 kali. Saya tak ada cerita pun. Itu yang akan membebankan kepala otak dia orang. Alright, Syam. Thank you. Dan kita sebagai konsultan, kita kena faham apa tujuan sebenarnya QM ni buat. QM ni diadakan ni sebab apa? Sebab kita nak simpan emas menggunakan duit simpan. Adakah kita nak simpan emas menggunakan duit belanja kita? Tak. Adakah kita nak simpan emas menggunakan duit belanja kita? Tak. Kalau anda tak ada duit simpan, anda tak boleh guna duit belanja. Ini bukan belanja hangus, ini emas hangus jadinya. Jadi saya nak tekankan betul-betul, saya nak tekankan kepada anda, mulakan dengan kita simpan. Duit simpan tukar jadi emas. Daripada situ baru kita fikir kemudahan apa kita nak guna. Nak guna kemudahan GAE? Silakan. Nak gunakan kemudahan GSA? Silakan. Coach, nak tanya? Ya. Andai kata saya introducer kan, lepas tu bawah saya pun introducer, saya memang tak dapat apa-apa komisen ya kalau introducer bawah saya tu buat apa-apa belian. Ya, GSA betul. ke. Ya, betul. Memang tak dapat apa-apa, tetapi kita dapat kota untuk naik jadi dealer. Jadi, bila kita dapat kota naik jadi dealer, bermaksud yang bawah kita tu jadi introducer, dia membeli 1 unit GAE 10X. Jadi bila di bawah kita, direct di bawah kita ada 30 unit. Maknanya kalau seorang beli 1, ada 30 orang, 30 unit GAE 10X, maka kita layak untuk jadi dealer. Bila kita jadi dealer, maka payout kita lagi banyak, komisen kita lagi banyak. Itu cerita dia. Ya, kalau dia beli GAE 10 kali, kalau beli 5 kali, langsung tak dapat. Ya, betul. Tetapi kena ingat, kita nak suruh orang beli emas bukan untuk kita. Kita nak suruh beli emas untuk keselesaan dia. Kalau anda kata dia hanya ada 300 lebih saja, dia ada 100 lebih saja, usah dipaksa untuk beli GAE 10X disebabkan kita nak jadi dealer. Sedangkan dia tak mampu.
Bila dia tak mampu, kita paksa dia beli, itu namanya apa? Namanya dia menghanguskan duit dia. Dan dia menggunakan duit dia, bila tak untung pun dia jual. Sebab apa? Terpaksa nak pakai duit. Jadi siapa yang rugi? Dia yang rugi. Adakah anda tak rasa bersalah yang mana anda menyebabkan orang lain rugi? Cuba jawab. Jadi kat situ itulah sebenarnya kita kena faham betul-betul yang mana kita nak bantu orang untuk simpan emas. Bukannya kita nak bantu orang untuk kita naik jadi dealer. Kita nak bantu dia. Itu yang paling utama. Okay, clear? Saya minta maaf kalau ada yang sentap. Sebab saya rasa terpanggil untuk cerita benda ni sebab terlampau banyak sangat dekat TikTok, terlampau banyak sangat dekat online, semuanya bercerita pasal tukar 100% duit gaji jadi emas. Akhirnya semua nak jual balik holding inventory walaupun rugi. Kalau rugi buat apa nak beli emas? Baik beli kopok lekor, jual kopok lekor, untung. Lagi untung. Beli keripik borong, packing, jual. Lagi untung. Buat apa nak beli emas? Jadi kita nak sebenarnya, nak bantu dia untuk kesenangan dia. Lagi 2 tahun, lagi 3 tahun. Itu yang penting. Okey, clear Tuan, Ya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan introducer tu, Okey. andai di bawah kita tu ada seorang. Okey. So dia beli JAE 10 lah. Okey. Time bila kita akan dapat rank untuk naik dealer? Contohnya masa dia beli tetapi dia masih belum jual lagi. Adakah katakanlah 30 orang tu yang beli bawah kita tu masih belum jual lagi JAE tu. Adakah kita boleh naik rank jadi dealer ataupun belum? Okey. Ataupun kita ambil Dia nak rank naik jadi dealer ni hanya dikira melalui pembelian. Kalau kata A tu dia beli, kemudian dia jual. Lepas tu dia beli lagi, lepas tu dia jual. Maksudnya itu dah kira 2 dah. Tuan, kalau dia beli tapi dia tak dapat nak jual lagi, contohnya dalam masa 2 bulan, dia kira-kira tak naik lah contohnya. Jadi dia pun tak jual lah. Adakah kita kalau dia tak jual tu, kita boleh naik? Ya, boleh. Oh, boleh juga. Dia tak jual ke, dia jual ke, dikira. Sebab dia dikira atas pembelian. Bukannya di atas kena simpan. Walaupun dia beli contohnya lah kan, dia beli tu dalam sebulan 2 bulan pun walaupun belum jual, mana rank untuk kita naik ke dealer tu masih terbuka lah. Ya, betul. Kalau dia beli dan jual dan dia beli lagi dan dia jual, dikira 2 kali beli. Dikira 2 kali. Walaupun Tuan, orang yang sama. Tuan, kalau kita beli, katalah kita ni introducer, beli. Lepas tu yang di bawah kita tu belilah. So yang kita punya belian tu dikira juga kau untuk kita naik rank ke dealer? Belian kita tidak dikira. Oh, tidak. Belian kita tidak dikira. Okey. Kenapa Tuan? Memang itu polisi syarikat. Kalau belian kita dikira, ramailah orang jadi dealer. Syarikat nak jualan. Kan. Okey Tuan. Okey, siapa yang perkenalkan puan nama dia orang panggil Farah. Mungkin boleh WhatsApp dia, boleh chat dengan dia, tanya dia panjang lebar. Ya. Tahu tak kenapa saya menggalakkan tanya dia? Sebab dia yang dapat bonus tu kan? Ya. Kalau kita dapat, contohnya kalau kita dah jadi introducer, dia yang dah dealer dia yang dapat kan? Ya, betul. Jadi bila dia dapat tu, bagilah dia kerja sikit.
Bukan bermaksud tak boleh tanya saya, boleh. What you doing? Okey Tuan Syam. Okey. Okey, ada apa lagi nak tanya? Okey Tuan Syam, satu lagi dah. Okey. Berapa orang nak cukupkan untuk dapat naik rank dealer ni? Okey, untuk naikkan dealer kita kena ada minimum 5 orang. Minimum 5 orang. Minimum 5 orang. Lepas tu kuantiti jumlah duit tu? Jumlah duit tu adalah 30 unit GAE 10X. Kalau dulu 30K. Kalau dulu RM 30K, sekarang ni dia dah kira 30 unit. 30 unit. Jadi kalau katalah contohlah. Kita ni ada adik-beradik, kita ada anak-anak kan. Kita pun adalah duit lebih. Jadi kita pun boleh jadi dealer dengan cara kita registerkanlah 4 orang, 5 orang bawah kita tu. Dan kita letaklah JE tu dalam akaun anak kita. Jadi kat situ tu pun dikira sale tu. Macam tu lah. Itu untuk orang yang dia memang jenis yang nak beli sendiri je lah untuk naikkan rank. Tapi kalau orang yang memang nak jadikan QM ni sebagai kerjaya, nak jadi konsultan, yang terbaik adalah kita kena pastikan seberapa ramai orang jadi introducer dengan 1 unit GAE 10X. So maksud dia apa? Maksud dia adalah perkenalkan kepada kawan-kawan kita yang mana dia ni ada duit simpan 1,500. Itu kita punya mantra. Itu kita punya wirid hari-hari. Ya Allah ya Tuanku, pertemukanlah aku orang yang ada duit simpan lebih daripada 1,500 supaya dia boleh terbuka hati nak simpan emas dan dia nak beli GAE 10X melalui akaun simpanan emas. Okey. Okey, terima kasih. Sama. Lagi? Coach. Ya. Orang yang macam mana sesuai GSA, GCA dengan GAE? Okey. Jika produk lain kan, orang yang macam mana sesuai? Okey. Saya nak bawa balik, tunjuk balik ni gambar ni Okey, anda boleh tengok gambar ni. Okey. Sekarang ni kita tak kisah macam mana kita nak perkenalkan benda ni. Segala-galanya bermula dengan duit simpan yang dia ada. Okey, semuanya bermula daripada duit simpan. Jadi, orang macam mana yang sesuai? Yang sesuai adalah kau ada duit simpan ke tak ada? Kalau ada duit simpan, then we can proceed. Kalau tak ada duit simpan, jangan proceed. Jadi, sekiranya duit simpan ni sebenarnya adalah duit yang kita mampu untuk tidak gunakan lebih daripada 3 tahun. Bukanlah bermaksud kita tak boleh gunakan kurang daripada 3 tahun. Sekiranya kita dapat untung, katalah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan untung, kita boleh je jual balik. Tetapi apa yang kita nak cuba elakkan adalah orang jual dalam keadaan rugi. Itu kita nak elakkan. Okey, kita nak elakkan orang jual dalam keadaan rugi. Jadi sebab itulah saya meletakkan 3 tahun. Okey. Katakanlah dia ada duit simpan dan dia nak simpan 3 tahun. Contoh untuk anak masuk universiti, untuk anak masuk sekolah kan. Jadi boleh sahaja bermula dengan 116 ni, dapatkan 1 unit GAE 5X 116 ni. Simpanlah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Okey? Ini sesuai. Dan kalau orang yang nak berkarier, berkejaya, okey, mulakan dengan 1,534 ni. Yang ni lebih sikit lah. Okey. Ni lebih sikit. Okey. Dan juga sekiranya kita nak gunakan fasilitis menggabungkan dengan duit pakai, duit komitmen kita, duit belanja kita, yang mana duit simpan gabung dengan duit pakai. So, sesuai kita gunakan kemudahan GCA. Maksudnya kita beli
dan kita gunakan duit pakai, mohon kemudahan GCA dan kita dapat balik duit pakai kita. So duit pakai kita tak luak dan gram kita bertambah. Yang kita nak tu gram kita bertambah. Okey. Dan anda kena faham, ini bukannya sistem piramid, sistem apa, bukan. Okey, ini adalah sistem straightforward. Apa maksud sistem straightforward? Sistemnya adalah daripada duit kita tukar jadi emas, daripada emas kita minta kemudahan supaya emas kita bertambah dan emas itu disimpan di dalam akaun simpanan emas dan semuanya ada emas fizikal. Itu cerita dia. Clear? Okey, benda ni tidak diedarkan. Okey, dia ada full. Kad gerak kerja ni dia ada full. Maksudnya dia ada page 1, page 2, page 3, page 4. Dan video ni saya akan upload dekat dalam YouTube. Yang page 1 ni, siapa yang berminat nak keseluruhan dia, anda boleh register dekat simpangold.com dan anda boleh dapatkan. Harga dia tak mahal. Dalam RM20 ke RM30 sahaja. Anda boleh masuk dan anda boleh dapatkan. Clear? Lagi ada apa soalan? Yang join bengkel online 7 tangga emas akan dapat. Semua akan dapat. Coach, saya kawan tanya, sistem dia naik pangkat macam ni kan, exactly macam piramid tapi orang kata ni bukan piramid. So apa perbezaan ini dengan piramid? Okey, dia macam ni. Syarikat dia memerlukan konsultan. Jadi bila dia memerlukan konsultan, so konsultan perlu cari sale. Bila konsultan cari sale, barulah dia memenuhi syarat. Bila memenuhi syarat, naiklah pangkat. Dan orang yang di bawah, dia boleh potong orang yang di atas kalau orang di bawah ni dia buat kerja dengan bersungguh-sungguh. Jadi kalau sistem piramid, tak buat kerja pun boleh dapat duit. Ini kalau tak buat kerja, memang tak dapat. Buat kerja, baru dapat. Itu cerita dia. Maksud piramid ni anda kena faham apa maksud piramid. Piramid ni sebenarnya dia adalah ranking. Anda ada member, ada salesperson biasa, ada team leader, ada director. Dia macam tu rank dia. Okey? Cumanya orang di bawah boleh potong orang di atas. Tak ada masalah. Macam mana potong kalau orang yang kita atas kita dia tak dah endorse kita naik pangkat. Okey, nak naik pangkat ni bukan orang atas yang endorse kita. Yang naik pangkat ni syarikat yang endorse kita. Syarikat. Maksudnya once saya jadi introducer, saya naik jadi dealer, siapa yang luluskan tu? Syarikat yang luluskan. Kena ambil ujian, kena ambil ada exam, kemudian kena pergi kursus. Maksudnya hanya klien jadi introducer yang diluluskan oleh yang diluluskan oleh dealer. Betul. Sebab introducer ni very simple. Jadi dia just tak ada exam, tak ada apa, dia just klik aja. Tu very simple. Senang. Tapi nak jadi dealer, consultant, dia bukannya as simple as that lah. Kena jawab ujian, dia ada ujian basic, ujian intermediate. Okey, ada banyak lagi. Kena pergi kursus. It's not that simple lah. Adakah masa yang tertentu yang sesuai beli GAE ke? Okey, GAE ni kita boleh beli pada bila-bila masa. Sebab kita tak tahu harga tu naik ataupun turun. Cumanya, kalau orang cakap, harga turun ni harga turun ni. Boleh beli dah. Kadang-kadang dia turun mendadak. Jadi boleh maksudnya beli. Bukan setiap masa sesuai lah. Kena ikut trend jugalah. Ya betul kena ikut trend. Tetapi bergantung juga kepada duit simpan kita. Sebab kita simpan duit kita ni 3 tahun. Bukannya kita nak simpan 2 hari, 3 hari. Jadi kalau harga tu turun ke, naik ke, kita tengok 3 tahun. Bukannya kita tengok sebulan, 2 bulan, 3 bulan.
Okey, tadi katakan ada satu advance management fee kan? Okey. Contohnya selepas tahun. Okey. Sekarang tahun kedua, macam kita perlu top up management fee yang baru ke atau macam mana? Tak perlu top up. Management fee hanya dibayar pada tahun pertama. Tahun kedua tak perlu top up. Dia akan potong selepas kita terminate. Oh, faham. Okey. Lagi ada soalan? Tadi macam ada soalan best yang tanya pasal Didi tu, mana? Didi tu apa? Dealer developer, rank dealer developer. Ada berapa rank? Rank ada 7. 7 rank. Okey, mana ni tadi? Okey. Sebenarnya the best is jangan fikir nak naik Didi. Fikir macam mana nak bantu orang untuk road to dealer. Fikir macam mana nak bantu orang untuk road to dealer. Macam mana nak bantu orang untuk jadi dealer. Itu yang paling utama. Bila anda fokus macam mana nak bantu orang untuk naik dealer, anda akan jadi Didi automatik, anda akan jadi merchant automatik. Jadi sekarang ni, selepas ini saya akan buat kursus online, bengkel online, road to dealer. Okay, hari tu saya buat 7 tangga emas, saya dah takkan buat lagi dah. Saya akan buat video je banyak-banyak. Kalau anda nak join benda tu, anda tengok je video. Yang saya nak fokus lepas ni adalah road to dealer. Sebab road to dealer ni lebih kepada orang yang nak jadikan konsultan emas sebagai kerjaya dia. Okey, apa maksud road to dealer? Maksud dia adalah kita bantu orang macam mana orang tu nak jadi dealer. Itu road to dealer. Okey. Dia tak ada road to merchant Road to merchant tak ada. Kalau road to merchant tu itu maknanya shop sendiri. Kita yang nak naik merchant. Kawan tanya, apa faedah jadi introducer? Faedah jadi introducer adalah anda boleh dapat komisen atas pembelian diri sendiri. Kawan saya malu nak tanya. Tak apa. Kat sebelah saya. Tak apa, suruh tanya je. Saya ni. Nak tanya, kalau introducer tu suara cari orang kan, orang bawahan dia suara jadi introducer. Dia pun kenalkan kawan dia. So saya kalau the first introducer boleh dapat apa-apa dari introducer bawahan dia tak? Okey, dia kalau introducer dengan introducer yang dapat, introducer utama tu dapat, diri dia sendiri dapat. Orang atas dia tak dapat. Tapi kalau dealer baru dia dapat. Dia begitu. Jadi tak payah fikir sangatlah komisen introducer ni. Komisen introducer ni tak banyak sebenarnya. Tapi yang kita nak fokus adalah kita dapatkan seberapa ramai introducer yang ada. Kita jumpa kawan kita, ada tak 1,500 duit simpan? Nak jadi emas tak? Nak jadi emas, dapat 39 gram emas. Nak, okey seorang. Dapat lagi seorang lagi, seorang. Dapat lagi seorang lagi, seorang. Dia macam tu. Sampailah kita dapat kota, dapat jadi dealer. Tapi kalau orang itu dia tak faham kan, saya pun tak berani introduce tau. Jadi kalau tak faham, selalu datang Zoom Simpan Gold. Maksudnya ada satu orang kan minta dia tak terbuka. Kalau kita puju macam itu kan, kalau apa-apa berlaku dia akan salahkan kita. Sebenarnya kalau kita terangkan dengan cara yang salah, dia akan salahkan kita. Kalau kita terangkan dengan cara yang betul, dia tak akan salahkan kita. Sebab kita hanya memberitahu apa yang betul dan apa yang syarikat tawarkan. Jadi, dia kena faham betul-betul lah. Kan? Kalau kita cakap dengan dia contoh, ni ramai orang cakap, ambil duit gaji tukar 100%. Kalau tak nak belanja hangus, nanti ni boleh untung lah, boleh banyak ni lah, apa semua lah. Siapa cakap macam tu?
dalam TikTok kan banyak orang cakap macam ni. Mula-mula saya kenal quantum kan, saya pun dengar kenapa mereka cakap macam ni, macam tak realistik lah. Yeah. Saya proses sendiri, saya check sendiri, baru saya faham apa yang bahagian yang mana betul, yang realistik, yang mana yang tak Yeah. berapa Okay. benar lah. Jom kita tengok kat sini. Gambar ni pun dah menunjukkan ianya realistik atau tak. Apa yang diorang cakap tu sebenarnya betul, tetapi separuh betul. Bukanlah maksud separuh betul, maksudnya tak lengkap. Dia kata guna duit pakai. Okey, katalah gaji kita RM1,000. Kalau gaji kita RM1,000, kalau anda tengok kat sini, 150 duit simpan, 850 duit pakai, boleh keluarkan 850 duit pakai, duit kita ada 1,000, kita beli emas, kita dapat 850 saja. Dan gram emas kita ada 3.24. Persoalannya, adakah kita nak simpan 150? Tu cerita dia. Sebab tu kita kena mulakan dengan berapa duit simpan kita ada. Barulah kita work out berapa duit pakai yang kita perlukan. Itu cara yang betul untuk kita terangkan dekat orang. Barulah dia tak rasa diri dia tu terbeban. Dia yang kena bagi tahu kat kita berapa yang dia boleh simpan. RM10, RM20, RM50, RM100 terpulang kepada dia. Ya. Clear? Jadi itulah cerita dia. So you kena tengok betul-betul benda ni, you kena fahamkan betul-betul, you kena hadam betul-betul. Cerita dia bermula dengan duit simpan. You ada banyak duit pakai pun, kalau you tidak ada duit simpan, you tak boleh nak gunakan kemudahan. Kan? So itulah cerita dia. Boleh? Clear? Ada persoalan? Ambil peluang ni tanya. Saya cerita simple. Saya cerita 10 minit saja cerita Kalau ada yang belum lagi buka akaun simpanan emas, anda buka lah akaun simpanan emas. Saya tak perlu nak cerita pasal macam mana nak kira ni, nak kira tu. Kalau anda belajar, anda tahu macam mana nak kira sekalipun, kalau anda tak faham konsep asas ni, pun tak guna juga. Buang masa. Boleh? Jadi, 150 simpan, 80 pakai. Ya, betul. Tuan, Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum, ya. Tuan nak tanya berkenaan dengan GIE 10X tu kan. Okey. Jadi saya terlepas saya baru join ni, baru masuk kelas ni. Okey. Kita cakap kalau kita nak pergi ke arah dealer tu. Okey. Macam contoh saya ada 5 orang bawah saya lah. Okey. Saya gunakan modal saya untuk seorang ni, untuk labur dalam 1,500. Okey. Yang ahli keluarga saya tu dia keluarkan balik, masuk keluar balik, masuk sebanyak 5 kali. Boleh ke Tuan? Dikira tak? Boleh, dikira. Dikira Tuan? Dengan syarat masuk keluar tu ada untung lah. Oh, maknanya kita ambil masa sikit lah, dalam sebulan ke 2-3 bulan ke, keluar balik, masuk, keluar balik sebanyak 5 kali. Pasti ke 2-3 bulan tu dah untung? Contoh itu Tuan. Contoh lah. Kalau pasti then okey lah. Maknanya kalau saya buat setiap kali jangka masa pendek dia rugi Tuan kan. Dia baru emas dia tak naik lagi kan. Yes. Dia kira belian yang terkumpul. Okey. Faham Tuan. Okey. Clear? Okey, clear Tuan. Terima kasih Tuan. Okey, sama. Next. Lagi. Lagi satu Tuan. Saya sebenarnya baru join ni dalam bulan 5 kan. Okey. Jadi dapat bawah saya dalam 5 orang kan. Okey. Orang tu dah naik introducer. Okey. Dengan saya lah kan, introducer kan. Maknanya kalau dia dah beli GIE 10 kali tu dah saya dah kira satu ke? Ya. Dia beli tu dah kira satu lah. Dah kira satu lah. Kalau 10 orang yang dah naik introducer tu, maknanya 10 orang 10 lah. 10 kali lah maknanya. Ya, betul. Faham. Terima kasih Tuan. Okey, sama. Tuan nak tanya,
Physical gold ke baik atau digital gold yang baik? Pada pandangan anda. Okey, dalam quantum metal kita tak ada digital gold. Okey, kena faham kita tak ada digital gold. Semua adalah physical. Apa yang beza dia? Beza dia adalah emas itu syarikat yang uruskan penyimpanan atau kita simpan sendiri. Okey. Okey, maksudnya syarikat uruskan penyimpanan ataupun kita simpan sendiri. Okey, sekarang ni saya nak tanya. Okey, saya tanya. Okey, kalau kita tengok ni, yang ni page yang kedua. Okey. Kalau saya tengok kat sini, harga syarikat uruskan penyimpanan adalah RM307. Harga kita simpan sendiri RM401. Kalau anda pergilah kat mana pokong ke mana ke anda beli yang 1 gram tu, paling kurang pun saya dengar 320 lah. Itu pun saya tak tahulah boleh jual balik ke tak boleh. Jadi saya nak tanya, mana satu harga yang lebih murah? Simpan sendiri atau syarikat simpankan? Syarikat. Jadi kalau simpan sendiri, boleh tak kita tambah gram emas menggunakan kemudahan JAE atau GCA? Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita ada RM1,534. Berapa keping 1 gram yang kita boleh beli dan berapa gram yang kita ada, dan juga sekiranya kita guna kemudahan, berapa gram pula yang kita ada. So, you know your answer, which one is the best. Tapi Tuan, ada soalan. Okey. Adakah syarikat ini akan kekalkan selama-lamanya atau macam mana? Okey, saya nak tanya soalan. Ada tak syarikat di dalam dunia ni kekal selama-lamanya? Tak ada. Tak ada. Mungkin lah. Mungkinlah Tapi tak kisah mana agama sekalipun, mana bangsa sekalipun, dia tahu kita ni tak boleh nak hidup sampai 200 tahun, betul? Ya, paling betul. tinggi pun 100 tahun, betul tak? Ya. Jadi, you nak simpan emas, adakah you nak simpan emas nak masuk dalam kubur? Tak. Tak. You simpan emas sebab you nak pakai lagi 4-5 tahun. Itu pun kalau you hidup. Sebab tak ada manusia pun tahu bila tarikh dia mati. Jadi, kalau nak tanya saya adakah sistem ni kekal ataupun tak, syarikat Quantum Metal adalah supplier kepada beberapa bank di Malaysia, iaitu Bank Muamalat, Affin Bank. Sekiranya bank yang mengambil Quantum Metal sebagai supplier, kita ni siapa? Kan? Jadi di manakah keyakinan kita? Itu anda kena jawab. Jadi kalau kita yakin, this is the best way. Okay. Clear? Clear. Okay. Lagi soalan ni yang mana? Mana tadi cakap? Kalau terminate ni. Kalau mana tadi terminate? Okey, ada soalan? Sebelum I lupa Tuan, apa perbezaan Go account dengan bank atau dengan itu QM? Okey. Bank account. Ya, Go account with bank lah. Kalau Gold account with bank. Okey. Gold account with bank, kita kena tengok betul-betul. Adakah gold account with bank ni dia memang ada gold? Kadang-kadang gold account with bank, bank tu tak ada gold. Ada yang ada yang tak ada. Tetapi gold account with QM confirm ada gold. Yang mana gold kita QM dia simpan dekat Brings. Yang mana yang GSA semua gold tu memang ada dekat Brings. Yang mana yang mengambil kemudahan daripada QM, gold tu semua ada dekat Bullion Bank. Adakah dia punya harga sama kalau saya in case sana beli gold lah dari bank macam Maybank ke Affin Bank ke, adakah dia rate yang sama ke QM? Harga tak sama. Setiap bank dia bagi rate yang berbeza. Ada yang bagi rate 9%, ada yang 7%. Macam QM dia bagi 4%, 3% dan QM ada kemudahan
Yang mana kemudahan GAE tidak terdapat di mana-mana dalam dunia ni. Hanya QM saja. Carilah kat mana-mana. Kalau anda jumpa, bagi tahu kat saya. Memang tak ada. Okay. Clear? Ya. Yeah. Okay. Next soalan. Okay, partner yang sudah join QM tapi tak beli emas. Terangkan dia tentang benda ni. InsyaAllah dia akan beli emas. Wak emas RM10. Duit simpan, tukar jadi emas. That's it. Kalau dia tak nak beli, maksudnya dia tak faham emas tu boleh naik harganya dalam satu tempoh jangka masa. Okey, berkenaan dengan ni saya tengok ada orang tanya kan. Okey, GAE kalau tanya saya, GAE kalau nak optimum jual jangan ambil cash. Ambil gram. Kenapa? Sebab bila kita ambil gram, kita boleh convert. Bila kita convert, kita dapat cash. Dan yang kita convert tu spread dia zero. Jadi bila kita convert spread dia zero, kita tak perlu nak tunggu 7% untuk kita dapatkan keuntungan terhadap gram yang kita convert daripada termination GAE. Jadi, the best way is terminate GAE, masuk gold account. Daripada gold account, convert daripada GSA, convert, ambil cash. Clear? Cakap aku situ. Soalan? Ada soalan? Okey. Last but not least, siapa yang kat sini yang belum lagi register simpan gold? Siapa yang belum register simpan gold? Ada tak? Siapa yang tak tahu simpan gold ni apa? Siapa yang belum register simpan gold? Siapa yang belum register simpan gold ni, anda boleh register simpan gold dan anda boleh follow lah kat sana. Okey? Dan anda boleh letak link register simpan gold kat sini supaya kawan-kawan kita yang belum lagi register simpan gold, dia boleh klik link tu dan baca dan boleh register. Okey? Itu je lah yang nak bagi tahu. Jadi anda boleh baca kat situ, ada banyak sangat information, ada macam-macam benda yang ada kat situ yang anda boleh belajar lah, anda boleh belajar. Tu keluar link tu, link tu anda klik je, anda terus ni register. Hanya curious lah, nak tanya lah, kawan suruh I tanya, how much gold you sudah simpan? Oh, you tanya saya Ya. You rasa how much gold yang saya sudah simpan? I rasa mesti sudah nak guess Dia bergantung kepada berapa banyak duit simpan saya ada. Kalau saya tak banyak duit simpan, kalau saya tak banyak duit simpan, so saya tak boleh ada banyak gold, betul tak? Atau setiap hari you simpan 3 kg? Okey. Satu lagi saya nak tanya, you register dengan siapa? I register under Li Kai Wei lah. Cuba you tanya dekat dia. Berapa gold dia simpan? You tanyalah dekat dia dulu sebelum you tanya I. Okey tak? Yalah. Ya, boleh? Betul. You tanya kat dia dulu sebelum you tanya I. Ya, okay. Fair tak? Fair. Fair kan? Okay. Kan? Tapi untuk tidak menghampakan you, okey? Untuk tidak menghampakan you, okey, I boleh tunjuklah I punya account. Bestnya. I bukannya nak berlagak I cuma nak bagi tahu I bercerita, bukannya I sembang terbang.
Okey, I bercerita atas memang I simpan emas. Okey, kalau you tengok sini, I ada cantik nombor. 1111 gram emas. Di holding inventory, okey, di holding inventory dan value dia adalah 321,000. Ini adalah menggunakan kemudahan. Okey. Jadi kalau tanya I berapa yang I punya? Yang I punya kat sini dalam 10% je. Sebab I gunakan kemudahan. Tapi kenaikan harga emas ni semua I punya lah. Okay. Okay, clear? Clear. Kenaikan ni I punya. Ya, berapa tahun Suha spend tadi you? Ini saya dah 2 tahun. Tapi saya punya ni dia naik turun. Sekejap saya jual, sekejap saya beli. Sekejap saya jual, sekejap saya beli. Jadi dia tak, I tak beli saja. I tak jual saja. Faham tak maksudnya? Dia kejap naik, kejap turun. Kejap naik, kejap turun. Macam itulah. Okay. Okay, nama saya tuan. Clear. Okay. Soalan you killer Okay. Okay, ada apa soalan? Mana yang kenal I ni mesti dia gelak dengan soalan you. Okay, ada apa soalan? Nak kena scroll korang ni banyak betul chat ni. Ya, tuan ada WhatsApp group ke? Nak masukkan kita semua orang atau? Okey, kalau nak masuk WhatsApp group, pergi dekat simpangold.com, register dulu. Kemudian pergi dekat tools kat situ. Okey, dekat tools kat situ ada WhatsApp group boleh masuk. Tu, register dulu Simpan Gold. Kalau tak register tak boleh. Introducer tak beritahu. Sebab kebiasaannya, okey, saya punya group, saya tak kisah you register dengan siapa-siapa pun. Tapi kebanyakan orang, dia akan fikir, kalau you tak register bawa I, buat apa I nak buang masa ajar you, betul tak? Ya, betul. Sebab I tak dapat apa-apa. Kan? Sebab itulah I nak suruh you register Simpan Gold, supaya you boleh follow, you boleh share. Dan you boleh share dapat emas. So you just register Simpan Gold, then you can get benefit from there lah. Ya, okay. You boleh baca kat situ, you boleh ni lah, ni ramai-ramai orang share ni, you klik je siapa-siapa yang you rasa you suka, you klik je. Diorang ni pun tak kisah. Muka. I tak tahu muka siapa. Tak apa, you klik je. You dah nampak muka I, okey lah. I bukan scammer mah. Ya. I ramai orang kenal I. Ya, so sekarang ini memang full time you punya job ke atau ini part time saja? I full time. Full time. I full time. Okay. Okay. Oh, memang ini kerja pun boleh jadi full time lah. Oh, boleh. Mestilah boleh. Kalau gaji 10,000 ke atas, takkan tak boleh full time. Ya, ada orang kata Datuk pun kenal. I memang Datuk kenal. Oh, hebat. Memang kenal. Okay. Okay, ada apa soalan? Tuan. Ya. Sistem fundamental ni di umpama satu dunia tuan ada berapa tuan? Ada ke di Malaysia ni ada satu je ataupun kat lain dunia, lain tempat ada ke tuan? Lain-lain tempat dia register kat sistem fundamental tu lah. Kita kan guna website. So kat mana-mana pun boleh access.
dan boleh register? Maksud saya maksud saya quantum meter ni ada tak sebut umpamanya kat negara lain ke macam Amerika? Ada. Quantum meter ni seluruh dunia. Kita ada dekat Indonesia, kita ada dekat Brunei, kita ada dekat UK, kita ada dekat Australia. Dia satu dunia. Filipina, Vietnam. Dia bukan Malaysia saja. Cumanya dia bermula di Malaysia. Dia punya founder dia Malaysian. That's why I'm proud to become a quantum meter consultant. Okay. Okay, baik tuan. Faham. Cumanya ialah kadang-kadang orang ingat betul ke Encik Syam ni kan. Okay, kita bagi sikit lah. Kita bagi sikit. Kita bagi je. Mana? Kita bagi. Mana ni? Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Tuan, kalau orang tu daripada Singapura, dia tak boleh register akaun quantum meter lah. Boleh. Sebab saya ada seorang daripada Singapura. Okey. Dia kata dia tak boleh nak register. Okey. Tak silap saya lah. Setahu saya, untuk yang Singapura, dia ada sedikit masalah dari segi, adalah dia punya peraturan ke apa ke yang diorang tengah keep going lah. Jadi diorang tengah berusaha untuk dapatkan dia punya apa tu, adalah syarat-syarat yang daripada negara tu, sebab kena faham setiap negara syarat dia berbeza. Kan? Lepas tu saya pun ada klien daripada Perancis juga. Tapi orang Melayu lah, distributor dekat sana lah. Okay. Tapi dia tak boleh register juga akaun quantum meter. Dia tak boleh dia register tu luar kawasan, dia kata. Macam tu lah. Itu maknanya mungkin dia guna ni. Dia dah setkan IP dia. Maknanya kalau access daripada Malaysia, dia daripada Malaysia. Kalau daripada ni, daripada luar negara, dia kira negara tu. Jadi kalau macam kes-kes macam tu, seboleh-bolehnya anda boleh contact customer service lah. Yang Singapura tu pun sama, anda boleh contact customer service. Tanya dia untuk dapatkan yang lebih, orang kata apa, lebih terperinci, lebih betul lah. Sebab saya hanya konsultan. Saya bukannya company. Macam tu. Okay. Okay, terima kasih tuan. Okay, sama. Okay, ada persoalan. Siapa yang belum register Sipanggul, pastikan anda register. Anda register, anda klik je link-link mana yang anda rasa berkenan tu, anda klik je, nanti mereka boleh bantu anda. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya soalan. Okay. Contohnya, setiap bulan kita dapat gaji, contoh dalam 3,000. Okay. So saya boleh saving around, macam saya boleh keluarkan duit dalam 300, tapi yang mana lebih elok? Saya beli GSA atau GCA? Kalau GCA yang saya faham, daripada 3,000 tu, hanya 15% dia akan pulangkan balik baki tu ke akaun kita. Okay. Lepas tu dekat holding inventory, dia akan ada, contohnya ada 9 gram. Okay. Bila kita terminate, bila dia ada increase dia punya profit, bila kita terminate, adakah kita kena bayar baki? Contohnya baki dia 2,700 yang dia dah convert ke akaun kita, ataupun bagaimana? Okay. Alright, cara yang paling senang ni saya nak guide you cara yang paling senang lah. Sebenarnya ada macam yang you faham tadi tu sebenarnya adalah cara yang you biasa dengar kat TikTok, yang biasa you dengar lah. Hari ni saya nak explain kat you cara yang jarang you dengar. Okay, dan you boleh gunakan cara ni. Okay, kita tengok contoh. Okay. Kita tengok contoh Okey ni. So tadi saya dah terangkan tambah gram emas guna GCA, guna kemudahan GCA. Katakanlah tadi you cakap you ada 300 duit simpan. Okey, you ada berapa ratus tadi? 300 duit simpan. Gunakan je formula ni, senang. 300 kali dengan 5.67 berapa? Tolong kira.
Tolong kira. 300 kali dengan 5.67. Duit simpan dia ada 300 kali dengan 5.67. 1701. Berapa? 1701. 1701. Okey. Jadi sekarang ni cara yang paling senang adalah RM300 tadi tu you beli emas GSA. Jangan tik. Beli emas GSA, dapat gram. Okey? Clear dah, selesai satu masalah. Settle. So, duit pakai you berapa? Duit pakai you adalah 1701. Betul? 1701 Okey, Ya, duit betul. pakai you adalah 1701. So, duit pakai ni lah sebenarnya yang you boleh gunakan kemudahan. Tadi duit simpan dah tak payah fikir dah. Okey, 300 beli, letak kat JSA dah, tak payah fikir. You tak payah fikir dah. Sekarang ni you dah kira, you dapat 1701. Okey. 1701 ni lah adalah maksimum yang you boleh beli emas dan dapatkan balik duit pakai you. Okey? 1701 tu you boleh beli emas dan dapatkan balik duit pakai you. Maksudnya apa? Maksudnya adalah katakanlah you tak ada pun 1701 tu you tak ada. You ada contoh you ada 800 je. Okey, bulan ni bukan bulan ni lah, maksudnya minggu ni you ada 800 je sebab dah bayar duit kereta lah, duit rumah lah, duit apa, tinggal 800 nak pakai minggu depan. So you gunakan 800 tu, you beli GSA, kemudian jangan tik, lepas tu pergi dekat GCA, buat gold convert, keluarkan balik 800. Tadi you beli 800, you keluarkan balik 800. You dah buat dah satu gold, satu gold convert. Maksudnya ada satu transaksi dekat holding inventory. Settle, 800 dah settle. Yang kedua, tadi calculation you berapa? Calculation you 1700. So kalau 800 tu dah masuk dalam bank, okay, you tengok, ini nak duit 800 ni nak pakai mungkin minggu depan. You tak pakai lagi ni, minggu depan baru nak pakai. So you boleh gunakan 800 yang sama tu tadi. Mungkin you tambah sikit jadi RM900. So RM900 ni you beli RM900, jangan tik. RM901 you jangan tik. Kemudian you buat gold convert, keluarkan RM901. Masuk dalam bank sebab itu adalah duit pakai. You boleh keluarkan. Then dah cukup limit dah. Tadi 800 yang buat satu transaksi, transaksi kedua you buat RM900. 800 campur RM900 dah jadi RM1,700. Maksudnya dah cukup limit. Bila dah cukup limit, maksudnya setakat itu saja. You boleh buat 2 kali saja. Jadi gram yang you simpan tu, yang 300 tadi you simpan dalam JSA tu, semua telah berpindah masuk dalam holding inventory dan sudah pun bertambah gram dia. Itulah maksud dia. Kalau you tengok kat sini, duit pakai, duit simpan 150 dapat gram, dan daripada gram duit simpan you, dia boleh bertambah menjadi, kalau macam dalam contoh yang dalam ni, duit simpan 150, you dapat 0.48 ni, campur dengan duit pakai, you dapat balik 100% duit pakai, maka gram you bertambah daripada 0.48 jadi 3.2 dengan menggunakan kemudahan convert. Saya ada cerita tak pasal 85%? Tak ada. Saya ada cerita tak you kena gunakan semua duit gaji you? Tak ada. Tak ada. Apa yang saya cerita? Duit simpan you beli 300, simpan dah duduk senyap-senyap. You kira kali dengan 5.67, you dapat berapa kota duit pakai? RM1,700. So, you kena ada 1,700 itulah duit pakai yang you kena buat, kena apply kemudahan. So, tak kisah terpulang pada you nak pakai berapa, ikut duit pakai yang you ada. Kalau you nak buat sekaligus semua pun boleh, you nak buat berperingkat pun boleh, you nak buat sebulan 3 kali pun boleh, you nak buat sebulan 5 kali pun boleh. Yang penting tidak boleh melebihi 1,700.
Kalau lebih 1,700 maksudnya duit simpan you dah tak cukup. GSA you dah habis. Clear? Clear. Okay. So, dah tak payahlah lepas ni nak 85% lah duit gaji aku tiap-tiap bulan aku nak buat lah. Tak payah pening kepala. Nak kira 85% nanti duit aku dah kurang lah. Duit aku dah kurang nanti macam mana nak belanja lah. Lepas tu nanti macam mana nak belanja ni nak bayar duit kereta. Duit daripada QM tak dapat lagi lah. Kan dah pening kepala tu. Jadi sekarang ni tak payah pening kepala. Duit simpan beli simpan dah. Setiap bulan ada duit simpan beli je GSA. Tak payah pening kepala. Dan gunakan duit pakai itu untuk tambah gram yang ada. Bila anda dah faham benda ni, barulah hati anda pun tenang. Gram anda pun bertambah. So, masuk je gaji, simpan je dulu. Itu je fikir, simpan je dulu. Kemudian barulah guna kemudahan untuk menggunakan duit pakai. So, duit pakai tu guna, ambil balik. Guna, ambil balik. Guna, ambil balik. Itu sahaja. Tambah gram emas menggunakan duit pakai. Dan gram daripada GSA yang kita simpan tu akan berpindah masuk dalam holding inventory. Clear? Boleh, boleh. Tadi Puan Shima, okey? Okey. Nanti bulan ni saya buat. Fairuz B. Okey, bagus-bagus. Dekat punya ni. I punya status. Lagi ada apa soalan? Anda jarang nak dapat tanya soalan-soalan macam ni kat Zoom lain. Saya rasa jarang kot. Saya memang plan kita nak buat setiap hari Selasa. So setiap hari Selasa saya akan buka satu topik dan anda boleh tanya apa anda nak tanya. Assalamualaikum Tuan Syam. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau contoh orang tu dia ada 100 gram. Okey. Dia gold bar lah kan. Then Okay. dia nak jual gold bar tu, Okay. kita nak maksudnya kita boleh advance dia dekat mana? Then dia nak masuk dalam quarter metal. Okey. Cara dia adalah you boleh tengok dekat beberapa kedai yang mana yang ambil harga paling tinggi. Oh. Okey, dia duduk mana? Duduk sini, KL. Okey, WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan bagi jalan. Okey. Boleh nanti saya WhatsApp Tuan Syam. Okey. Dia pening. Saya dah pernah tanya seorang ni. Dia kata dia ambil PG. Lepas tu tolak 10%. Oh, tinggi tu. Jadi dia dapat rendah. Dia beli masa tu dia kata 30 lebih. 30 berapa dah dia cakap. Tapi bila kira-kira dia dapat dalam 25,000 je. So dia rugi dekat 4,000. Okey, tak apa. Nanti WhatsApp saya. Kita tengok harga kita pula. Okey, baik. Macam Saya ada boleh ramailah boleh perkenalkan. Okey, baik. Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi Tuan Syam. Waalaikumsalam. Saya nak tanya semula lah yang tadi. So, Tuan Syam, kita mesti masukkan duit yang kita saving. Kata 300 kita boleh saving kan? Okey. Kita masuk beli GSA. Okey. Okey, lepas tu kita ada lagi duit yang 1,700 gaji kita yang kita nak pakai. Okey. Okey, yang itu kita beli emas di GSA juga, lepas tu kita convert. Ya, beli emas dan jangan tik. Jangan tik tu maknanya apa? Jangan tik maksudnya jangan terus convert. Sebab bila kita beli GSA tu, kan kat bawah tu ada boleh tik nak gold convert ke tak nak. Okey. Kita jangan tik. Okey. Tapi bila nak convertnya? Kita convert terus pun boleh. Selepas kita beli. Sebab kita nak pakai duit tu, kita convert je lah. Ada maksudnya Tuan Syam. Kalau kita buat GSA dulu, lepas tu dan baru kita convert. Ataupun kita buat convert terus. Jangan convert terus. Sebab kita dah asingkan duit simpan tu. Nanti kalau tak, dia tak ambil duit simpan yang kita dah beli tu. Oh, ni means kalau duit simpan kena ada lah maksudnya. Ya. Walaupun buat
Contoh minggu pertama dia dah buat. So minggu kedua dia nak buat lagi, duit simpan dia mesti kena ada jugalah. Ya. Okey. Kalau macam dalam kes tadi tu, dia ada duit simpan 300. Maksimum dia boleh pergi 1,700. So kalau minggu pertama dia ada 800 saja, kan? Jadi dia boleh buat 800 tu dulu. Kemudian minggu kedua dia boleh buat yang lagi 900. Jadi dia tak perlu nak buat sekaligus 1,700. Maksudnya baki dia tu lah. Ya. Okey. Sebab dia boleh rolling balik kan. Sebab duit tu dah dapat, boleh beli guna duit yang sama. Sebab dia tak cukup duit pakai. Dia nak bayar duit kereta, nak bayar duit ni, bayar duit tu. Kebiasaannya orang buat, kalau dia nak pakai dia terus convert kan Tuan Syam. The best is jangan tick. Taklah yang biasanya kalau jangan tick maknanya dia akan dapat duit tu lambat lah Tuan Syam. Bukan maksud dia akan dapat duit tu lambat. Maksud dia tak proses terus. Itu je cerita dia. Oh, dia tak proses terus. Maknanya kita kena klik, kita kena pergi GCA, kita buat gold convert. Okey. Contohlah Tuan Syam, kalau sekiranya kita dapat jumlah duit yang banyak contohlah 14,000. Okey. Kita tahu kita memang nak guna sedikit lah bulan ni, katalah 7,000 atau 8,000 kita nak guna bulan ni. Lepas tu bulan depan kita nak guna lagi. Apakah yang terbaik? Maksudnya kita memang kita nak guna semua duit tu. Kalau kita nak beli GAE 10X, GAE 5X, nanti kan lambat pula kan. Sebab itu bukan holding power lah. Kita akan guna benda tu. Ya, sebab itulah saya cakap tadi. Apa-apa saja sekalipun, duit simpan you berapa? Maknanya bukan terus boleh kita GSA atau GCA. Rugi kat situ. Bukanlah rugi. Takut nanti you beli emas you rugi. Bukannya you beli emas you untung sebab you nak pakai duit. Sebab tu kena letak satu nilai duit simpan tu berapa. Katalah daripada 14,000 tu kita nak simpan 500 saja. Nak simpan 500. Okey, 500 kali 5.67. Guys, come on. 500 kali dengan 5.67. Berapa? 2835. 2835. Jadi, duit pakai yang you boleh pakai maksimum ada 2835. Walaupun you ada 50,000 sekalipun, you hanya perlu pakai 2835 saja. Bukannya 50,000 tu you beli emas dan you ambil 85%. Boleh? Jelas? Faham. Maknanya itu pentingnya nak dapatkan simpanan di holding inventory itu ya? Ya. Yang pentingnya orang yang terus buat GCA tu. Ya, bukanlah maksud saya silap, tetapi dia tak tahu apa yang dia buat. Dia tidak mengambil kira berapa yang dia boleh holding. Holding power dia berapa. Dia tak ambil kira holding power dia berapa. Cuba you kira you ada 20,000. Katalah you ada 10,000. Holding power you sepatutnya 1,500 tau. Tapi adakah you mampu 1,500 holding power? Tu soalan saya sekarang ni. Gaji you 10,000. Beli guna duit gaji 100%, bawa keluar 8,500, duit simpan you dah 1,500. Saya nak tanya, you punya holding power, duit simpan you 1,500 ke? Tak kan? Tak. Kalau ya, lagi bagus. Kalau tak, kalau tak rugilah nanti nak pusing macam mana, nak dapatkan duit balik semua dah tak boleh dah. Ya. Kena ambil 3-4 tahun, 5 tahun. Lepas tu, sibuk nak jual. Boleh jual, rugi. Kalau daripada you rugi 200-300, baik jangan beli emas. Lebih baik kita guna benda tu sikit-sikit. Maksudnya minggu depan buat lagi, besok buat lagi. Ya.
Asal nak belanja je buat dulu. Sebab dia bergantung kepada duit simpan. So asal nak belanja je simpan berapa yang boleh simpan. Asal nak belanja je simpan berapa yang boleh simpan. Dan daripada duit simpan tu lah kita kira berapa duit pakai yang nak pusing-pusing ni tadi ni. Kan? Boleh? Baik. Boleh. Jangan salah faham, jangan terpengaruh dengan kat TikTok lah, kat mana-mana lah benda ni duk cerita sampai saya memang rasa sedih. Akhirnya disalahkan QM nanti. Ya, satu salahkan QM. Yang kedua, dia sendiri tu pergi jual dalam keadaan dia rugi. Itu yang kita tak nak. Kita tak nak simpan emas kita rugi. Kalau simpan emas kita rugi, buat apa nak simpan emas? Kalau simpan emas rugi 200, baik 200 tu makan KFC lagi bagus. Lagi kenyang. Betul tak? Terima kasih Tuan Syam. Baru saya clear lah kat situ. Tadi maksudnya memang kita kena faham simpanan kita dulu. Baru betul. Kita boleh beli emas. Ya, betul. Kita beli emas dengan duit simpanan maknanya. Ya. Kalau tak ada duit simpan, nak buat apa? Cari duit dulu. Pandai pun. Sebab cari duit ni memang pandai lah kan? Kalau tak ada duit simpan, kita jimat lah. Tadi Tuan Syam saya kurang faham yang Tuan Syam terangkan. Kalau sekiranya kita untung pada GAE 10X ataupun GAE 5X, dia kan kita dah tengok net cash kita katakan. Dia lebih tinggi dan kita pun tengok memang kita dah boleh keluarkan. Bila kita keluarkan tu, yang terbaiknya kita pergi kepada emas ya. Maksudnya tukar kepada emas. Tukar kepada GSA. Tukar kepada GSA. Kemudian kalau kita nak duit, baru kita GCA. Convert. Kita GCA kan. Okey. So kita hanya dapat 80% tapi kat situ dah banyak lama. Kita dapat 91%. 91 Sebab apa? Sebab dia daripada emas, bukan daripada duit. Kalau daripada duit 85%, kalau daripada emas 91%. Dan emas tu adalah harga LME, bukan harga QM sell. Betul, QM buy. Harga QM buy, bukan harga QM sell. Jadi harga waktu itu kan maknanya kan? Ya. Jadi gain kita tu adalah kita punya semua. Kita tak perlu nak kira kena tambah 7% yang spread tu, tak payah. Tak payah. Okey. Jadi yang terbaik adalah GAE ni kan kita nak simpan 3 tahun, betul tak? Jadi andai kata rezeki kita bagus, 3 bulan, 4 bulan harga dah untung dan kita nak keluarkan, so kita terminate masuk dalam GSA. Bila masuk dalam GSA, kita kan tak nak pakai duit tu, kita dah tetapkan duit tu 3 tahun lagi nak pakai, betul tak? Dan kita convert, kita dapatkan balik, kita beli JE balik. Kalau ada lebih, kita belanjalah sebagai reward. Jadi gram kita tetap ada. Dekat holding ada, dekat JE pun ada. Dua-dua ada. Kalau kita nak untung tu, kita nak jadikan dia emas fizikal? Kalau nak jadikan emas fizikal, disebabkan kita nak simpan sendiri, kita bayar lebih lah. Bayar lebih Sebab tu kita tanya balik, emas fizikal tu kita nak simpan untuk apa? Kenapa kita nak simpan emas fizikal? Masa sekarang memang belum berguna lah. Tapi satu masa kita takut apa-apa berlaku. Contohnya berlaku macam digital ni semua dah tak boleh guna dah. Agak-agak bila? Wallahualam lah. Agak-agak tiba-tiba tak ada ke? Ataupun dia ada macam kesan-kesan setahun sebelum ianya berlaku? Mesti dia akan berlaku. Ada dia punya tanda-tanda. Kalau ada tanda-tanda tu, kita bawa keluar. So sekarang ni kita nak bawa keluar untuk kita bayar lebih, buat apa? Kalau tanya saya lah, dalam kehidupan kita ni, kita perlukan duit, bukan perlukan emas. Kenapa kita beli emas? Sebab kita nak duit lebih.
Betul tak? Nilai emasnya. Saya pegang juga emas fizikal, tapi saya pegang satu je lah untuk buat semangat. Bukan untuk bazir-bazir ke apa, nak bayar lebih buat apa. Kenapa emas fizikal di QM terlampau tinggi ya? Sebab QM dia fokus kepada dia punya facilities. Dia tak fokus pada emas fizikal yang 1 gram, sebab tu dia tinggi. Kalau 20 gram, 50 gram tu okey lah ya. Dia biasanya 1 gram memang tinggi lah. Kalau dah naik 10 gram tu dah rendah. 10-20 gram tu dah rendah. Okey, terima kasih. Okey, sama. Siapa sini yang belum register si Panggul ada? Yang tak register lagi? Semua dah register dah kan? Kalau yang belum register tu, ringan-ringan kelah tangan register ya. Tuan Syam, saya nak tanya. Ya. Kalau kita tanya orang tu kan, apa duit simpan yang dia boleh simpan? Kalau contohlah dia kata RM20. So kita nak cakap macam mana? Sebab RM20 tak mencukupi kota yang 1,5 untuk convert tu kan? Cukup. RM20 cukup. Cukup? Minimum RM17 lebih. So RM20 cukup. RM20 cukup Yes. RM20 kali 5.67. Come on guys, berapa? Sekejap. RM113. RM113 cukup? Bukan 1,5 ke? Tuan. Boleh. You cuba, boleh. Boleh Beli kalau 1,5 tu kalau kita direct buat ni, maksud saya kalau kita terus convert. Sekarang ni kita kena beli GSA dulu kan? Yes. Faham. Lagi soalan? Okay, jadi kalau tak ada soalan, so minggu depan kalau insyaAllah saya akan buat lagi sesi macam ni dan saya akan pilih topik-topik yang simple-simple, yang menarik dan kita boleh dapat manfaat lah daripada topik-topik macam ni. Okey. Jadi nanti kalau siapa yang dah register Simpan Gold, nanti anda boleh ni lah, saya akan upload je rakaman ni. Kadang-kadang rakaman ni sebenarnya bukannya apa. Kadang-kadang saya tak boleh nak publish secara umum. Sebab kadang-kadang ialah kita terlepas cakap ke apa kan. Takut orang terasa ke apa. Saya risau itu je sebenarnya. Kan? Tapi kalau yang dah biasa dengan saya ni, tak ada masalah. Saya just bagi je kan. Jadi saya perlukan masa untuk saya nak tengok, nak cut dia panjang pula ceritanya kan. Jadi itulah, apa-apa pun kalau boleh anda just datang je lah. Kalau biasanya saya akan bagi short notice. Okay. Alright. PW mengatakan QM ni scam. Bagaimana nak jelaskan QM ni bukan scam? Okay. Cerita dia macam ni. Anda percaya PW ni kenapa? Itu satu. Yang kedua pula, kenapa tak tanya QM terus? QM pun dah mula lakukan tindakan undang-undang terhadap PW ni. Okey. Nak jelaskan QM ni bukan scam, dia kena faham betul-betul. Okey. Dia kena faham betul-betul QM ni macam mana, tengok website, bukan sekadar nak orang kata apa, nak tengok sini dan terus nak melabelkan. Dan itulah sebenarnya masyarakat Malaysia memang macam tu. Masyarakat Malaysia memang masyarakat Malaysia memang suka terus je tengok, terus je ambil, terus je percaya. Itu masalah dia. So bagi saya, kita hanya terangkan saja. Kalau orang nak kata kita scam tu, dia tak nak dengar, sudahlah. Sebab apa? Bagi saya, kalau orang yang kita terangkan benda betul, dia cakap scam, sebenarnya dia tu yang tidak mempunyai hati yang bersih. Dia terus nak menganggap orang macam ni, terus nak menuduh tanpa nak mendengar. Jadi pada saya, kalau cerita pasal PW tu memang dah
QM dah ambil tindakan, kita dah dapat satu memo yang mana QM sedang mengambil tindakan. Itu je. Clear Coach, boleh tak bagi satu tour sekali lagi sebab tadi saya masuk lambat kan. Macam mana nak cakap sekali je macam coach cakap tu dalam 5 minit ke 10 minit je untuk bagi orang masuk. Okey. So, kalau tanya saya suka guna ni je, cara ni. Okey. Dengar betul-betul, saya ulang balik. Okey. Anda nak tukar tak duit jadi emas? Okey, berapa duit simpan yang anda ada? Anda boleh tukar jadi emas. So, apabila anda tukar jadi emas, anda perlu ada akaun simpanan emas untuk apply kemudahan yang QM sediakan. So, daripada kemudahan tu, kita boleh tambah gram emas menggunakan kemudahan JE ataupun GCA. Dan anda boleh cakaplah sebagai contoh, kalau ada RM116, kalau beli dapat 0.37 gram, menggunakan kemudahan dapat 1.94 gram. Sama juga kalau ada 1,534, menggunakan kemudahan, anda boleh dapat 39 gram. Okey. Dan begitu juga kalau anda ada duit simpan, anda beli emas 0.4 gram dengan kemudahan GCA, menggunakan duit pakai, anda beli emas, anda boleh gunakan kemudahan GCA, dapat balik duit pakai itu, dan gram emas daripada 0.48 jadi 3.24. Kan bertambah gram emas tu. Apabila gram emas ni bertambah, maka kenaikan harga emas yang anda dapat tu lebih. Sebagai contoh, kita boleh cakap lah, kalau anda ada 5 gram, saya ada 40 gram, harga naik RM2. Kalau 5 gram, harga naik RM2, ada kenaikan RM10 saja. Kalau 40 gram, harga naik RM2, ada kenaikan RM80. So, nak kenaikan RM10 ke nak kenaikan RM80? 100% orang akan jawab nak kenaikan RM80. Jadi, dengan keluar 1,534, anda boleh ada 39 gram. Sebab dapat kemudahan daripada melalui akaun simpanan emas. Okey. Jadi selepas 3 tahun sekiranya harga itu meningkat, maka daripada 116 boleh jadi RM203. Daripada 1,500 boleh jadi RM3,000 lebih. Daripada 100,500 jadi RM221. Dengan sekiranya pengiraan ini mengikut harga $80 pada 3 tahun kemudian. Jadi anda bacakan disclaimer, tak ada seorang pun beritahu harga emas di masa akan datang. Ia hanya anggaran untuk tujuan pengiraan. Nak tak kemudahan ni? Nak tak gram anda bertambah menggunakan duit simpan yang ada? Tanpa gunakan duit anda sendiri, gram boleh bertambah. Anda dapat kemudahan. Nak tak? Kalau nak, buka akaun simpanan emas sekarang. Percuma saja. Once dia dah buka akaun simpanan emas, then barulah anda boleh cerita nak kira ke, nak apa ke, nak beli ke, nak detail ke apa. Baru cerita. Selagi dia tak buka akaun simpanan emas, yang anda dah tunjukkan kat depan mata dia, duit simpan banyak ni, gram kau boleh bertambah. Kalau ini pun kau tak nak buka akaun simpanan emas, okey, ada dua je kenapa dia tak nak. Yang pertama, memang dia tak ada duit simpan. Yang kedua, memang dia tidak percaya dengan kemudahan yang disediakan melalui akaun simpanan emas. So, kalau anda nak move forward sedikit, anda buka akaun simpanan emas anda, anda tunjuk, ini gram yang aku ada, JE, ini gram yang aku ada, holding. That's it. Kau nak, kau buka sekarang. Kau tak nak, terpulang pada engkau. Sekian. Boleh? Terima kasih. Terima kasih, Coach. Jadi, kalau anda cerita lebih daripada 5 minit, kalau dia kata tak nak, then next. Jangan buang masa. Jadi, insyaAllah saya akan buat kelas. Saya akan buat kelas Road to Dealer, yang mana Road to Dealer ni adalah kelas yang anda akan ajar ataupun anda akan guide orang macam mana nak jadi dealer. Ataupun kalau anda bukan dealer, macam mana anda nak jadi dealer.
dia lebih kepada arah tu. Okay. Siapa yang berminat nak join kelas Road to Dealer saya, dia biasanya saya akan buat hari Sabtu daripada pagi sampai petang. Secara online, ada ketah kerja apa semua, siapa nak komen. Dan siapa yang nak, dia akan dapat juga, dia boleh akses juga percuma video 7 tangga emas yang saya bagi untuk kelas yang lepas-lepas tu lah. Okay. Nanti saya akan buka kelas tu. Saya belum buka lagi. Saya tak tahu lagi tarikh dia bila. Mungkin lagi seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Saya akan buka. Jadi anda bolehlah. Nanti bila saya dah buka, anda boleh redeem. Boleh redeem dekat Simpang Gold. Okay, sebab tu saya suruh register Simpang Gold. Okay. Dan satu lagi, kepada yang berminat. Okay, ni orang yang betul-betul berminat. Orang yang berminat nak jadikan emas ni sebagai kehidupan seharian dia. Okey, dia nak jadikan emas, maknanya segala duit dia nak ada orang yang boleh guide dia. Dia kalau dia tanya soalan, orang tu boleh jawab. Orang tu boleh jawab untuk dia. Kalau klien dia bertanya, dia tak tahu, dia boleh tanya dalam grup ni. So saya open kepada mereka yang berminat nak join Elite Circle. Okey. Siapa yang berminat nak join Elite Circle, okay, kejap lagi saya akan bagi oh, ada yang cakap boleh tak kad gerak kerja ni background dia putih. Okey, nanti saya buatlah satu version putih. Sebenarnya ada sebab saya buat background hitam tu. Tak apa, saya buat 2 version. Satu version putih, satu version hitam. Okey. Alright. Untuk memenuhi permintaan anda. Jadi siapa yang berminat nak join Elite Circle, Elite Circle ni kita ada WhatsApp group, kita ada FB group. Siapa sini yang dah join Elite Circle? Join Elite Circle ni bukan free Dia ada komitmen. Okay, dia ada komitmen, dia bukan free. Sebab Elite Circle ni kita dah start awal tahun ni kot tak silap. Awal tahun ni Elite Circle ni dia punya fees dia 1 gram. 1 gram ni sekali bayar. Sekali bayar. Tak payah sekali bayar, anda boleh akses dan anda boleh tanyalah sampai lebam, tanyalah sampai pandai. Segala information apa semua Elite Circle yang dapat dulu. Dan Elite Circle ni saya tak kira dia ni team mana. Yang penting saya bagi je apa saja information, apa saja kelas, apa saja ni, Elite Circle yang dapat dulu. Jadi Elite Circle ni adalah orang yang betul-betul serius lah. Kalau rasa macam saja je suka-suka nak ni, tak payah join lah. Dan komitmen dia adalah 1 gram dan 1 gram ni sebenarnya hanyalah komitmen orang kata tu kita nak tengok orang tu memang betul-betul ni lah kan. Dia ni memang betul-betul nak belajar kan. Jadi okey. Tu saya nak anda klik link tu yang WhatsApp domain yang saya bagi ni. Okey, anda boleh klik dan Elite Circle ni lah yang apa orang kata, yang siapa yang dah join Elite Circle tahulah. Kan saya nak cerita panjang pun penat nak cerita panjang. Bukan setiap bulan, sekali je. Dia tak ada setiap bulan ni. Saya bukannya nak membebankan, tak. Saya cuma nak ada komitmen supaya anda ingat aku kena belajar. Aku ada komitmen 1 gram. So aku kena belajar. Aku kena tanya macam-macam. Senang cerita macam itulah. Okey, tanya je macam-macam. Apa nak tanya? Tanyalah. Sememang saya akan jawab. Pagi, petang, siang, malam. Itulah kerja saya. Okey. Jadi siapa yang berminat nak join Elite Circle, Elite Circle ni lebih kepada jenis yang macam orang kata apa? Elite Circle ni macam mana tau? Saya nak cerita sikitlah. Elite Circle ni macam orang yang terkapai-kapai. Nak tanya leader pun leader tak faham sangat. Nak tanya orang pun orang kata kau pergi masuklah, engkau bukan bawah aku. Aku malas nak ajar kau. Itu orang yang sesuai masuk Elite Circle. Anda kena orang kata apa, kena ni dengan saya lah. Kadang-kadang
ada masa-masa tu saya membebel lah kadang-kadang tu. Siapa yang kenal saya tu kenal lah. Okey, kena basuh, kena marah. Kalau ada orang tanya, kalau soalan berulang-ulang nanti kena marah tak? Boleh tak? Kan kalau saya cakap nanti macam tak adil lah. Bukanlah tak adil kan. Macam takut orang tak percaya pula kan. Kan? Jadi insya-Allah lah saya ni kena bebel dah, marah tak ada lah kan. Kan? Jadi enjoy lah. Saya pun enjoy belajar apa. Ni Elite Circle ni saya enjoy lah dengan anda semua. Saya pun makin lama makin rapat. Saya kenal orang-orang yang aktif dalam tu. Yang dalam tu pun dia selalu membantu. Kita tak kisah pun. Kita ni orang kata apa? Kita tak kisah pun kita ni daripada tim mana. Kita bukannya ada puak-puak tim-tim, tak ada kita ni kita. Kita ni nak diri kita. Kita nak naikkan diri kita. Dan alhamdulillah ada yang geng-geng Elite Circle ni yang belum jadi apa? Yang belum jadi dealer, ada yang daripada introducer dah jadi dealer. Kan? Saya rasa macam seronok lah kan. Dia macam tu lah kan. So Elite Circle ni dia ni lah. Saya Elite Circle ni saya lebih macam take care lah. Saya take care anda lah kan. Kalau ada apa ku saya memang akan bagi tahulah ni macam ni, ni macam ni, ni macam ni. Jadi siapa yang betul-betul serius, yang memang betul-betul nak ni, then you should join lah. You should join lah. Kan? You should join. Berbaloi lah senang cerita. Berbaloi. Okay. Yang nak masuk grup WhatsApp, senang je. Anda pergi kat simpangold.com, register. Saya memang tak sempat nak add anda. Saya memang tak sempat. Saya cakap tu terang, saya tak sempat. Kan? Kalau Elite Circle, saya memang kena layan lah. Kalau Elite Circle tu dalam grup tu memang saya akan bagi je dalam grup tu. Kadang soalan-soalan yang anda tak pernah terfikir pun saya bagi. Kan? Elite Circle tu. Cumanya kalau anda nak join grup Simpan Gold, anda register Simpan Gold. Dekat menu dashboard tu dia ada tools and support. Tools and support tu kat situ tu anda boleh klik. Okay, anda boleh klik kat situ. Alright. Okay, itu saja untuk hari ini. Nanti saya akan reply anda punya WhatsApp. Yang nak join Elite Circle tu saya bagi detail. So, itu saja. Mudah-mudahan kita semua faham. Hari ini kita dapat satu ilmu baru. Kita boleh amalkan. Okay, kita boleh amalkan. Dan hari ini punya rakaman nanti saya bagi link lah. Saya dah record kat cloud ni. Nanti saya bagi link. Senang. Okay, saya akan bagi link. Anda akan ni lah. Yang mana yang saya bagi je lah nanti dekat dalam grup mana anda nak tengok je lah. Saya rasa mungkin tak ramai sangat kot yang nak tengok kan. Itu je, sekian. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan seruan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.